Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat sebagai hari ilmu di Manis FM. Setiap jam 6 petang kita akan bersama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di FB Manis FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk slot petang ini akan menyambung pembicaraan rukun iman yang ke-6. Menyambung pembicaraan rukun iman yang ke-6. Slot yang ke-12. Slot yang ke-12 pada pembicaraan rukun iman yang ke-6. Kitab Safinatun Najah, edisi Jawinya, muka surat 2, baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Terjemahan dia. Dan keenam daripada 6 rukun iman, percaya pada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik iaitu iman dan ta'ah. Dan jahat takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jahat iaitu kufur dan maksiyah. Berlaku kekufuran pada seseorang, berlaku maksiyah pada seseorang adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiknya dan jahatnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni daripada kehendak Allah, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang bersifat dengan iradah telah menentukan segala-gala perkara, baik ataupun jahat, pada sedia kala. Muwafaqah dengan ilmu Allah, Allah mengetahui segala-gala perkara pada sedia kala. Ketentuan azali, yakni qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian perkara yang berlakunya perkara baik, berlakunya perkara jahat, ianya adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah, iaitu qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rukun iman yang ke-6, keluar 2 pegangan. Perkara baik, perkara jahat yang berlaku
Datang daripada qada Allah yang bersifat dengan iradah, satu pegangan. Datang daripada qadar Allah yang bersifat dengan qudrah, satu pegangan. Dan saya masih lagi membicarakan pembicaraan berkaitan dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah, ketentuan azali, iaitu pegangan yang pertama daripada dua pegangan pada rukun iman yang keenam. Perkara baik, iman dan ta'ah. Perkara jahat, kufur dan maksiyah telah diqadakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada sedia kala. Kemudian saya pergi kepada pembicaraan berkaitan dengan perkara jahat. Perkara jahat jelas di tajuk rukun iman yang keenam. Perkara jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas dalam hadis Jibril, Nabi SAW bersabda, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Dan engkau beriman, kata Nabi SAW, dengan ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Khairihi, baik, adalah datang dari qada dan qadar Allah. Wa syarrihi, jahat, kufur dan maksiyah, datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas di rukun iman yang keenam, perkara jahat, kufur dan maksiyah adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijma' ahli sunnah wal jamaah berpegang perkara jahat adalah datang daripada qada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah, qada, kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu. Ijma' ahli sunnah wal jamaah, perkara jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita berpegang keesaan Allah pada perbuatan. Kesemua perbuatan yang berlaku, adalah datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Keesaan Allah pada perbuatan. Wahdaniyah, keesaan Allah pada zat, pada sifat. Keesaan Allah pada perbuatan. Kesemua perbuatan yang berlaku, sama ada perbuatan yang baik, sama ada perbuatan yang jahat, yang berlaku di bumi, yang berlaku di langit, yang berlaku di dunia sekarang, yang berlaku pada hari akhirah. Kesemua perbuatan yang berlaku datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Apa yang Allah Ta'ala perlakukan adalah akan perkara yang Allah kehendaki pada azal. Jadi sebagaimana kesemua perbuatan yang berlaku baik dan jahat, keesaan Allah, tauhid, wahdaniyah pada perbuatan, apa yang berlaku termasuk perkara jahat yang Allah perbuat akan barang yang perkara jahat yang Allah kehendak pada azal. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan ia akan barang yang ia kehendak. Allah melakukan perkara baik dan jahat adalah barang yang dikehendaki oleh Allah pada azal, perkara baik dan juga perkara jahat. Jelas bahawa perkara jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pegangan kita. Pegangan ahli sunnah wal jamaah, rukun iman yang keenam. Kemudian pergi kepada adab percakapan. Adab percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri sendiri. Ni. Pegangan jelas nyata, tiap-tiap selok. Daripada awal selok lagi saya sudah menekan pada tajuk rukun iman yang keenam,
Baik, jahat, qada dan qadar Allah. Berulang-ulang kali sebab ianya adalah tajuk rukun iman yang keenam. Jadi apabila saya membaca rukun iman yang keenam dalam kitab Safinatun Najah, maka tajuknya perkara baik, iman dan ta'ah, qada dan qadar Allah. Perkara jahat, kufur dan maksiat, qada dan qadar Allah. Pastilah berulang-ulang tiap-tiap selok selagi membaca tajuk rukun iman yang keenam. Jadi pegangan tetap dah, jelas. Ijma' ahli sunnah wal jamaah, perkara jahat datang daripada qada dan qadar Allah itu pegangan. Sebaliknya, adab percakapan. Adab percakapan syariat zahir yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri sendiri. Itu adab percakapan. Jadi saya sebut slot yang terdahulunya nak pergi kepada pembicaraan. Apakah dalil? Pegangan jelas rukun iman yang keenam. Adab percakapan pula. Apakah dalil bahawa dari segi percakapan kita wajib bercakap perkara baik daripada Allah, perkara yang tak baik daripada diri sendiri. Tidak harus, yakni haram, menyandarkan perkara yang buruk kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegangan jelasnya tu. Baik dan jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba itu pegangan. Adab percakapan, jangan sesekali menyandarkan perkara buruk, perkara yang tidak baik kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya mana? Sebagaimana saya pernah sebut sebelum ni, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-78, kemudian surah An-Nisa ayat yang ke-79. Surah An-Nisa ayat ke-78, kemudian surah An-Nisa ayat yang ke-79. Surah An-Nisa ayat 78, Allah Ta'ala berfirman, Qul kullum min indillah. Kata alimu ya Muhammad, sekalian perkara datang daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian perkara datang daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian perkara daripada perkara baik, sekalian perkara daripada perkara yang jahat, datang daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan kita. Surah An-Nisa ayat yang ke-79, Allah Ta'ala berfirman, Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Apa-apa kebaikan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang daripada Allah, dan apa-apa keburukan yang berlaku pada engkau ya Muhammad datang dari diri engkau sendiri. Itu adab percakapan. Apa-apa kebaikan yang berlaku pada engkau ya Muhammad, maka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa-apa keburukan yang berlaku pada engkau ya Muhammad, maka datang daripada diri engkau sendiri. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri sendiri. Itu adab percakapan. Pegangan, Qul kullum min indillah.
kata Imam Muhammad, sekalian perkara datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegangan. Hak jelas pada tajuk rukun iman yang keenam. Tapi kena kena jaga pula adab percakapan. Pegangan cukup jelas. Tapi kita kena perjelaskan. Itu pegangan rukun iman yang keenam. Iman kita. Akidah pegangan kita. Baik dan jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kena sentiasa peringat. Adab percakapan. Jangan sesekali menyandarkan perkara yang tidak baik kepada qada dan qadar Allah. Tidak diharuskan pada syarak. Hukumnya adalah haram menyandarkan perkara yang tak baik kepada qada dan qadar Allah. Nanti saya akan perincilah hukum menyandarkan perkara yang tidak baik pada qada dan qadar Allah. Manakah yang diharamkan pada syarak dan manakah bukan setakat diharamkan pada syarak. Menyandarkan perkara yang tidak baik pada qada dan qadar Allah. Bahkan wal'iyazabillah terkadang boleh bawa kepada kekufuran. Dan ada juga situasi yang mana syarak membenarkan menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah saya akan bicara nantilah. Saya nak fokus terlebih dahulu, nak tumpu terlebih dahulu kepada dalil berkaitan dengan adab percakapan. Pegangan segala-gala perkara, baik dan jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri sendiri. Pegangan hadis Jibril, rukun iman ke-6, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Itu pegangan. Dan engkau beriman dengan kehendak Allah dan perbuatan Allah, baik dan jahat datang daripada kehendak dan perbuatan Allah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, dalam bacaan doa kunut Nabi SAW, bacaan doa kunut Nabi SAW bukan satu bacaan. Dia ada berbagai-bagai bacaan. Tapi kita yang kunut ni satu je lah bacaan yang kita tahunya. Allahumma hdini fiman hadait. Itu yang kita tahu. Ada lagi bacaan kunut Nabi SAW. Di antara bacaan kunut Nabi SAW, wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik. Wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik. Dan kebaikan sekaliannya sekalian kebaikan pada sisi engkau ya Allah. Dan kebaikan sekaliannya sekalian kebaikan pada sisi engkau ya Allah. Dan kejahatan wasyarru laysa ilaik. Dan kejahatan tiada dinisbahkan, tiada disandarkan kepada engkau ya Allah. Kebaikan sekaliannya di sisi engkau ya Allah, dan kejahatan tidak disandarkan, tidak dinisbahkan kepada engkau ya Allah. Ini adab percakapan. Kemudian saya nak pergi kepada adab percakapan dalam suratul Kahfi. Adab percakapan di dalam suratul Kahfi. Bagaimana adab Nabi Khidir AS. Bagaimana adab Nabi Khidir AS dalam suratul Kahfi. Dalam suratul Kahfi. Dalam suratul Kahfi, bermula daripada ayat yang ke-79 sampailah ke ayat 82. Tapi saya tidaklah nak baca sekalian ayat tu. Saya cuma nak ambil syahid dia pada tempat-tempat yang berkaitan dengan pembicaraan sekarang.
Macam mana adab Nabi Khidir AS dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita nak tengok kepada keseluruhan ayat tu, ambil daripada Suratul Kahfi ayat yang ke-79 sampailah ke ayat yang ke-82. Yang mana Suratul Kahfi ni terkadang orang kitanya hafaz. Sebab disunatkan kita baca pada tiap-tiap malam Jumaat. Dalam Suratul Kahfi ayat yang ke-79 Allah Ta'ala berfirman, Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khuzu kulla safinatin ghasba wa kana wara'ahum malikun ya'khuzu kulla safinatin ghasba. Itu ayat yang ke-79. Jawapan Nabi Khidir AS kepada Nabi Musa AS. Apakah hikmah perkara yang dilakukan oleh Nabi Khidir AS? Pertama, merosakkan perahu yang ditumpang. Yang kedua, membunuh seorang kanak-kanak. Yang ketiga, menegakkan dinding yang runtuh pada satu tempat. Sebelum berpisah Nabi Khidir AS dengan Nabi Musa AS, Nabi Khidir pun jawab apakah hikmah daripada perbuatan Nabi Khidir AS tersebut. Jadi jawab surah ni ayat 29 itu adalah jawapan Nabi Khidir AS. Fa'aradtu an a'ibaha. Itu syahid dia, tempat yang kita nak ambil tumpuan. Kemudian ayat yang ke-82, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Jadi tempat syahid yang saya nak tumpunya adalah fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Ayat yang ke-82. Ayat yang ke-79, fa'aradtu an a'ibaha. Itu perhati molek. Fa'aradtu an a'ibaha. Ayat 79. Ayat ke-82. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Ayat itu 79 berkaitan dengan perahu yang dirosakkan oleh Nabi Khidir AS, yang mana perahu tu adalah perahu orang miskin yang bekerja sebagai nelayan di laut. Nabi Khidir merosakkan perahu kepunyaan orang miskin. Nabi Khidir mengatakan bahawa fa'aradtu an a'ibaha, maka menghendaki oleh Nabi Khidir AS an a'ibaha, bahawa aku merosakkan akan perahu. Dan adalah di belakang mereka itu, di belakang orang-orang miskin ni, ada satu raja yang akan rapah perahu-perahu yang elok. Perahu-perahu yang tidak ada cacat, raja tu akan rapah. Kata Nabi Khidir AS. Nabi Khidir mengatakan, fa'aradtu an a'ibaha, maka telah menghendaki oleh aku, kata Nabi Khidir, akan bahawa mencacat oleh aku, merosak oleh aku akan safinah, akan perahu. Kita pergi kepada ayat yang ke-82, dinding yang ditegakkan, dinding yang runtuh, yang ditegakkan, yang didirikan kembali oleh Nabi Khidir. Dinding tu adalah bagi dua orang kanak-kanak yang yatim,
yang mana di bawah dinding yang runtuh tu ada harta yang tersembunyi. Yang mana harta tu adalah milik kepada ayah kepada kedua anak yatim tadi, ayah yang soleh. Nabi Khidir mengatakan, fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Maka telah menghendaki oleh Tuhan engkau ya Musa akan bahawa mereka cukup umur. Dua anak yatim itu cukup umur dan dapat mengeluarkan harta yang tersembunyi di bawah dinding yang runtuh yang didirikan oleh Nabi Khidir AS. Di situ, sidang pendengar cuba fokus sedikitlah. Apa perbezaan di situ? Nabi Khidir AS merosokkan perahu. Nabi Khidir AS mendirikan dinding yang runtuh. Nabi Khidir AS merosokkan perahu yang ditumpangi yang menjadi milik orang miskin. Nabi Khidir mendirikan dinding kepunyaan dua orang anak yatim yang ada di bawahnya harta kepunyaan ayah kedua anak yatim, ayah yang soleh. Jadi Nabi Khidir yang pertama merosokkan perahu. Nabi Khidir yang kedua mendirikan dinding yang runtuh. Nabi Khidir yang melakukan perbuatan Nabi Khidir AS yang ditegur oleh Nabi Musa AS. Satunya, Nabi Khidir merosokkan perahu yang ditumpangi. Keduanya, Nabi Khidir mendirikan dinding yang runtuh. Cuba kita tengok baik-baik. Hak Nabi Khidir merosokkan perahu, Nabi Khidir mengatakan, fa'aradtu an a'ibaha. Maka telah menghendaki oleh aku akan bahawa mencacat oleh aku akan perahu. Berbeza dengan Nabi Khidir AS mendirikan dinding yang runtuh. Nabi Khidir mengatakan, fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Maka telah menghendaki oleh Tuhan engkau ya Musa akan bahawa sampai umur balik kedua-dua anak yatim tu. Perbezaan nyata di situ, merosokkan perahu, maka aku kehendak. Kata Nabi Khidir AS, aku kehendak. Sebaliknya, mendirikan dinding yang runtuh, fa'arada rabbuka, maka telah menghendaki oleh Tuhan engkau ya Musa. Nabi Khidir merosokkan perahu, maka telah menghendaki oleh aku akan bahawa aku merosokkan perahu. Sebaliknya menegakkan dinding yang runtuh, maka telah menghendaki oleh Tuhan engkau ya Musa akan bahawa sampai umur balik kedua-dua anak yatim. Beza di situ. Satunya, maka telah menghendaki oleh aku, kata Nabi Khidir, akan bahawa aku merosokkan perahu. Yang kedua, maka telah menghendaki oleh Tuhan engkau ya Musa akan bahawa sampai balik kedua-dua anak yatim tadi. Nampak dah di situ? Kedua-dua tu perbuatan Nabi Khidir AS. Tapi merosokkan perahu, Nabi Khidir menyatakan aku kehendak. Menegakkan dinding yang runtuh, perbuatan Nabi Khidir mengatakan, Tuhan engkau ya Musa yang kehendak. Nampak di situ. Sebab merosokkan perahu yang ditumpangi, yang ianya milik orang miskin, pada zahirnya perbuatan yang salah. Pada zahirnya perbuatan yang salah. Sebaliknya, menegakkan dinding yang runtuh tanpa diminta upah adalah satu perbuatan yang baik.
Merosokkan perahu pada zahirnya adalah satu perbuatan yang salah. Menegakkan dinding yang runtuh tanpa diminta upah, satu perbuatan yang baik. Jadi merosokkan perahu pada zahirnya perbuatan yang salah. Nabi Khidir tidak menyandarkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Nabi Khidir mengatakan, fa'aradtu an a'ibaha, maka telah menghendaki oleh aku. Nabi Khidir AS akan bahawa merosokkan aku akan perahu. Walaupun hakikinya, perbuatan Nabi Khidir merosokkan perahu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala pada azal. Nabi Khidir merosokkan perahu adalah qada Allah Subhanahu wa ta'ala pada azal. Tetapi merosokkan perahu pada zahirnya perbuatan yang salah, maka Nabi Khidir tidak sandarkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebalik Nabi Khidir mengatakan, aku kehendak oleh aku. Walhal sama sahaja. Sebagaimana Nabi Khidir menegakkan dinding yang runtuh adalah kehendak Allah, Nabi Khidir merosokkan perahu pun adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Nabi Khidir menegakkan dinding yang runtuh, Nabi Khidir menyandarkan, fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma, maka telah menghendaki oleh Tuhan engkau ya Musa akan bahawa sampai umur baligh, sampai besar dua kanak-kanak yang yatim tadi. Jadi menegakkan dinding runtuh kehendak Tuhan engkau ya Musa. Tapi terdahulunya merosokkan perahu, maka telah menghendaki oleh aku. Jadi maknanya yang elok, yang baik kehendak Allah, qada dan qadar Allah. Yang rupa buruk, yang rupa salah, tidak disandarkan kepada kehendak, qada dan qadar Allah. Sebaliknya, disandarkan kepada diri sendiri. Tu sidang pendengar, cuba tengok moleklah tu. Satunya, fa'aradtu an a'ibaha, Suratul Kahfi ayat yang ke-79, Suratul Kahfi ayat ke-80, fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Ni ambil ayat ni, ayat yang duk baca semua ni. Jadi dua ayat ni hafal lah. Tak hafal sepenuh ayat pun, apa pendek tu tak apa dah. Fa'aradtu an a'ibaha, maka telah menghendaki oleh aku akan bahawa aku merosokkan perahu. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma, maka telah menghendaki oleh Tuhan engkau ya Musa akan bahawa sampai umur baligh, sampai umur dewasa kedua-dua anak yatim tersebut. Ni. Kemudian saya nak pergi pula kepada surah Syu'ara. Ayat yang ke-78 hinggalah ayat yang ke-80. Ini menghikayatkan kata-kata Nabi Ibrahim AS. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladhi khalaqani fahuwa yahdin, walladhi huwa yut'imuni wa yaskin, wa idza maridtu fahuwa yashfin, walladhi yumituni summa yuhyin. Ini firman Allah menghikayatkan, menceritakan perkataan Nabi Ibrahim AS. Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan akan daku, dan ia Allah lah yang memberi hidayah akan daku. Wallazi huwa yut'imuni wa yaskin. Dan Allah lah yang beri makan akan daku dan beri minum akan daku. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila sakit oleh aku, kata Nabi Ibrahim salam, fa huwa, maka ia Allah yashfin, yang menyembuh akan daku. Wallazi yumituni summa yuhyin. Dan Allah Ta'ala lah yang mematikan akan daku, kemudian Allah Ta'ala yang akan menghidupkan kembali akan daku.
Yang pertama, Allah Ta'ala yang menjadikan akan daku dan Allah Ta'ala yang hidayah. Yang kedua, Allah Ta'ala yang makan akan daku dan Allah Ta'ala yang meminum akan daku. Yang ketiga, dan bila sakit oleh aku, maka Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Kemudian, Allah Ta'ala yang mematikan akan daku. Kemudian, Allah Ta'ala yang menghidupkan akan daku. Semuanya disandarkan kepada Allah. Melainkan, wa iza maridtu. Bila telah sakit oleh aku, tidak disandarkan pada Allah. Allah yang menjadikan akan daku dan Allah Ta'ala hidayah akan daku. Allah yang makan akan daku dan Allah yang minum akan daku. Tapi apabila sakit, dan bila sakit oleh aku, maka Allah yang menyembuhkan akan daku. Allah yang mematikan akan daku dan Allah yang menghidupkan akan daku. Jadi Allah menjadikan daku, Allah hidayah akan daku, Allah makan akan daku, Allah minum akan daku, Allah menyembuhkan penyakit aku, Allah yang mematikan akan aku, Allah yang akan menghidupkan kembali aku pada hari akhirah. Semuanya disandarkan kepada Allah. Tetapi, sakit adakah disandarkan kepada Allah? Tidak. Wa iza maridtu. Apabila telah sakit oleh aku. Apabila telah sakit oleh aku. Jadi, Nabi Ibrahim AS ni sakit. Aku sakit. Tak menyatakan Allah yang menjadikan aku sakit. Walah, sakit Nabi Ibrahim AS datang daripada mana? Qada dan qadar Allah. Allah yang menjadikan akan Nabi Ibrahim sakit. Tapi Nabi Ibrahim sakit tidak disandarkan pada Allah. Allah menjadikan akan daku. Allah yang makan akan daku. Allah yang mematikan akan daku. Tapi Nabi Ibrahim tak katalah pula. Mana? Wallazi amradani contohnya. Wallazi amradani. Dan Allah Ta'ala yang menjadikan aku sakit. Fahuwa yashfin. Dan ia Allah Ta'ala yang menyembuhkan daku. Kalau nak jadi sama. Wallazi amradani fahuwa yashfin. Dan Allah Ta'ala yang menjadikan aku sakit. Dan Allah Ta'ala lah yang menyembuhkan daku. Tidak. Nabi Ibrahim tak kata gitu. Nabi Ibrahim mengatakan, wa iza maridtu. Apabila telah sakit oleh aku, fahuwa yashfin. Dan ia Allah yang menyembuhkan daku. Jadi sakit ni aku yang sakit. Walah hakiki sebenar-benarnya segala-gala perkara datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya datang daripada Allah. Allah yang menjadikan, Allah yang beri petunjuk, Allah yang beri makan, Allah yang beri minum, Allah yang menjadikan sakit, Allah yang menyembuhkan penyakit, Allah yang mematikan, Allah yang akan menghidupkan kembali. Kesemuanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk sakitnya Nabi Ibrahim AS adalah datang daripada qada dan qadar. Itu hakiki. Tapi Nabi Ibrahim tidak menyandarkan sakit itu datang daripada Allah. Sebaliknya Nabi mengatakan, wa iza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila telah sakit oleh aku, fahuwa yashfin, maka ia Allah lah yang menyembuhkan daku. Itu panggil adab. Hak sakit, aku sakit. Bukan Allah yang menjadikan aku sakit. Itu dipanggil adab. Hakikinya, kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ada masa lagi 5 minit. Saya nak datangkan satu ayat. Kalau ayat ni tak sempat kita perinci, insyaAllah, di slot akan datang saya akan memperinci kembali kalau tak sempat lah. Ini dalam surah Jin ayat yang ke-10. Surah Jin ayat ke-10. Menghikayatkan perkataan jin. Allah Ta'ala berfirman, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Ini mungkin lebih halus sedikit lah untuk diamati oleh sidang pendengar. Sidang pendengar kena perhati molek lah.
Sebab ni dia agak kena fokus sikit untuk memahami ayat ni Allah Ta'ala menghikayatkan perkataan jin. Wa anna la nadri asyarun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan sesungguhnya kata jin, kami tidak menyendari, kami tidak mengetahui, adakah dikehendaki akan kejahatan dengan mereka, dengan manusia yang ada di bumi, ataupun telah menghendaki oleh dengan mereka itu, dengan mereka yang ada di bumi manusia, oleh Tuhan mereka akan kebaikan. Kami tidak menyadari, kami tidak mengetahui, adakah telah dikehendaki akan kejahatan dengan mereka, dengan manusia yang berada di bumi, ataupun telah menghendaki dengan mereka itu, dengan mereka yang ada di bumi, ada manusia, oleh Tuhan mereka akan limpah kebaikan. Satunya dikehendaki urida dengan bina majhul. Bina majhul. Mabdiyun lil maf'ul dipanggil. Satu laginya am arada. Itu bina ma'ruf. Mabniyun lil fa'il dipanggil. Adakah dikehendaki akan kejahatan, keburukan dengan mereka yang ada di bumi, ataupun telah menghendaki dengan mereka itu, oleh Tuhan mereka itu akan limpah kurnia, akan kebaikan. Jadi kita pendek sikit. Adakah dikehendaki akan keburukan kepada manusia yang ada di bumi, ataupun telah menghendaki oleh Tuhan mereka dengan kebaikan? Beza di situ. Dikehendaki akan kejahatan atau menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan. Adakah dikehendaki akan kejahatan ataupun menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan? Hak kebaikan atau menghendaki oleh Tuhan, oleh Allah Ta'ala menghendaki kebaikan. Tapi hak kejahatan, adakah dikehendaki akan kejahatan? Adakah dikehendaki? Siapa yang kehendak? Tuhan mereka juga. Tapi tak sebut. Adakah menghendaki oleh Tuhan mereka akan keburukan? Ataupun telah menghendaki oleh Tuhan mereka akan kebaikan? Tidak. Hak kebaikan sahaja. Ataupun telah menghendaki oleh Tuhan mereka, oleh Allah akan kebaikan. Hak kebaikan sahaja menghendaki oleh Tuhan mereka, Allah Ta'ala. Adapun hak kejahatan, adakah telah dikehendaki akan kejahatan? Dikehendaki. Siapa yang menghendaki? Tuhan mereka juga, Allah Ta'ala juga. Hak baik pun Allah Ta'ala yang kehendak. Hak buruk pun Allah Ta'ala yang kehendak. Tapi tidak dinyatakan. Tak dinyatakan macam mana? Adakah menghendaki oleh Tuhan mereka akan keburukan, akan kejahatan? Tidak. Adakah dikehendaki akan kejahatan ataupun menghendaki akan kebaikan oleh Tuhan mereka? Hakikinya, kejahatan, keburukan, kebaikan, semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tidak dinyatakan. Hak kejahatan tu Allah menghendaki. Sebaliknya, adakah dikehendaki akan kejahatan dengan mereka yang ada di bumi? Hakikinya, siapa yang menghendaki? Allah Ta'ala juga yang menghendaki kejahatan, sebagaimana Allah Ta'ala yang menghendaki kebaikan kepada manusia yang ada di bumi. Itu surah Jin ayat yang ke-10. Jadi jelas, adab percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri sendiri. Pegangan akidah iman kita jelas dan nyata, rukun iman yang ke-6, ijma' ahli-sunnah wal jamaah, baik dan jahat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ahli-sunnah wal jamaah wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan pada perkara baik dan perkara jahat. Walaupun hakikinya pilihan dan perbuatan hamba pada melakukan kebaikan dan kejahatan tetap datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah di slot akan datang, saya akan menyambung lagi hak berkaitan dengan perkara jahat
datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah lah kita sama-sama istiqamah mengikuti satu-satu selok untuk kita memahami dengan jelas hak rukun iman yang keenam, untuk memastikan kita dan keluarga kita berpegang dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah, terhindar daripada pegangan-pegangan yang terpesong, yang bercanggah dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah, pegangan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.